Hello, Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat baju kemeja untuk abah. Baju kemeja ni untuk abah aku tau, bukannya abah menteri tu. Okay, so jangan salah faham. Firstly kita kena ada kain lah macam biasa kan. Okay, ni pola bahagian depan. So bahagian depan aku akan tambah 1.5 basi dia untuk buat bahagian butang dan rumah butang. Okay, and then okay, sebenarnya pola ni pola mak aku. Pola ni dah lama dah, korang boleh nampak pola ni renyuk dia lain macam kan. Okay, sebab aku malas nak buat pola baru, so aku ikut je pola mak aku. Sebab mak aku pun pernah jahit baju kemeja ayah aku, so gunting je. Okay, ikut pola yang dah ada. Okay, di bahagian depan. Okay, dan kita gunting bahagian tengah tu untuk rumah butang lah. Okay, ni bahagian belakang. Bahagian belakang ni ada dua part, satu bahagian atas dan satu bahagian bawah. Yang ini aku buat bahagian bawah dulu, so nanti korang boleh nampak macam mana benda ni terjadi. Okay, dan aku ikut je pola ni, basi setengah inci. Okay, tapi aku tak ikut sangat pun. Okay, and then lupa, nanti aku akan tunjuk yang lagi satu. Okay, and then ni adalah bahagian lengan. Disebabkan lengan punya pola ni bahagian lengan panjang, so nya aku pendekkan. Sebab sebelum ni kemeja ayah aku lengan panjang, jadinya yang ini aku buat versi pendek. Tapi ayah aku dia suka baju tu labu-labu tau. Maksudnya bukan labu, maksudnya longgar, dah agak besar sikit lah. Bukan macam ada lelaki dia suka pakai kemeja yang ketat-ketat, yang sador, yang fit-fit tu kan. Tapi ayah aku lain sikit. Ayah aku dia suka pakai baju tu macam longgar sikit lah. Kalau longgar sikit aku rasa longgar banyak, nanti korang boleh tengok dia pakai macam mana. Okay, ni bahagian lengan. Okay, aku buat simple dia ikut tu. Sebab kalau macam baju perempuan, selalunya dia akan ada bahagian S, bahagian macam ada lengkung-lengkung sebab bahagian dada kan. Tapi yang ini aku tak ada buat huruf S untuk lengan, so dia tegak je, lengkung biasa je. Dan depan tu aku letak 1.5 inci untuk bahagian basi, bahagian lipatan lah. Okay, next ni adalah part yang tadi aku cakap ada sambungan untuk bahagian atas tu. Okay, yang tadi bahagian belakang tapi bahagian bawah, ini bahagian belakang tapi bahagian atas. Kira ada dua part lah kat belakang ni sebenarnya. Nanti yang ini akan dicantumkan dengan bahagian belakang yang bawah tu. Okay, nanti korang boleh nampak macam mana aku buat. Okay, macam ni lah hasilnya. Okay, so korang boleh nampak bahagian ni macam ni. Okay, dan kita akan potong jadi dua untuk bahagian dalam dengan bahagian luar. Okay, seterusnya bahagian leher. Leher ni kita akan buat lengkung. Okay, aku akan buat lengkung sebab ayah aku lebih suka collar yang macam cakap musang tu, macam baju Melayu tu. Okay, so aku buat macam tu. Ayah aku tak minat yang macam collar kemeja biasa tu. Okay, ni lain sikit lah. So ukuran dia aku buat panjang dia 20 inci lebih kurang kan, sebab muat-muat lah untuk leher tu kan. 20 inci and then bagi dua, lepas tu pakai pembaris lengkung tu. Okay, lepas tu kita letak kain keras yang bergam ni dekat atas kain dan ambil basi besar sikit lah supaya nanti tak adalah kecil sangat kan. Sebab bahagian leher ni aku ni kadang buatnya tak adalah perfect sangat. Okay, so ikut je dia punya tepi-tepi tu. Okay, next adalah bahagian kocek. Bahagian kocek ni atas tu kena basikan lebih sikit, dalam 1.5 atau 2 inci. Kalau nak lebih pun boleh, depends korang. Yang bahagian atas tu kita akan lipat sikit lah. Yang bahagian tepi ni kita akan nyorokkan ke dalam kan. Okay, first sekali aku akan jahit bahagian belakang dulu tau. Bahagian baju bahagian belakang. Okay, so kita kena lipat yang macam tadi aku tunjuk tu. Nampak macam eksklusif sikit lah kan, macam baju-baju kemeja kat kedai tu kan. Macam tu. Tapi kalau nak lagi cantik sebenarnya kita kena lebihkan sikit basi lah untuk bahagian belakang ni, bahagian tepi. Sebab aku sebenarnya lupa, jadinya aku ambil sikit je. Okay, ni yang tadi aku cakap yang kita akan sambungkan bahagian bawah dengan bahagian atas tu. Ni bahagian belakang tau. So nya yang bahagian atas, so aku ada buat dua helai tu. Yang satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Kiranya bahagian luar dan dalam lah. Kalau kurang mahir, korang boleh jahit satu-satu dululah. Kalau macam korang dah dah mahir, boleh lah tak tiga-tiga, tak jarum pun boleh, ataupun nak dilujur dulu ke, depends lah kat korang. Okay, bila dah cantum dia jadi macam ni tau. Okay, bahagian belakang tau, jadinya macam ni. Okay, dan kita cantumkan bahagian depan. Okay, cantum bahagian bahu dululah. Okay, apa-apa kalau nak cantum mesti bahagian bahu dululah, depan dengan belakang.
Okay, tapi yang ini aku akan jahit dulu bahagian butang, tempat butang, rumah butang dan bahagian butang tu lah nanti. So lipat sikit ikut korang punya tanda tadi tu. So kita pinkan siap-siap dan baru kita jahit. Okay, buat dekat dua-dua belah bahagian. And then baru kita cantumkan bahu bahagian depan dan bahagian belakang. Jangan terbalik tau. Okay, selesai sudah bahagian bahu dicantum. Okay, jadinya macam ni. And then kita kena jahit tindih kasih dekat bahagian bahu dan bahagian bawah yang kita dah cantum bahagian belakang tu. Okay, buat tindih kasih supaya dia nampak lagi kemas lah sebenarnya. Okay, macam ni hasilnya. Okay, bahagian bawah dengan bahagian bahu. Okay, next kita kena bahagikan dua part lengan yang tadi kita dah cantum bahagian bahu. Kita kena bahagikan kepada dua sebab dia tak sama tau dengan yang bahagian bahu yang kita dah cantum tu. Dia akan jadi bawah sikit bahagian depan tu. So ni kita kena bahagikan dua. And then baru kita samakan dengan part lengan. Okay, kita secure dengan jarum. Nak jahit jelujur dulu pun boleh, tapi aku malas, so aku jahit je lah. Letak satu secure macam tu tak bagus sebenarnya. Nanti kalau tak cantik kena buka balik. Tu yang malas tu. So nya kalau rajin buatlah jelujur ataupun secure setiap kain tu. Okay, macam biasa dekat part lengkung ni, bahagian bawah tu kena tarik sikit ataupun bahagian atas tu macam kena longgar-longgarkan sikit sebab di bahagian lengkung kan. Jadi kita tak boleh nak jahit tegak. Okay, korang kena macam pandai-pandai adjust lah dekat bahagian sini. Aku pun dulu masa mula-mula pun tak reti jahit bahagian ni, so macam kena jahit jelujur dulu. Tu dah lama-lama praktis, makin okey. Okay, and then dah siap bahagian situ, barulah kita jahit keliling dari bahagian lengan sampailah bahagian bawah baju. Okay, dekat bahagian yang macam dekat ketiak tu kena lebihkan sikit jahitan supaya tak mudah koyak lah. Sebab selalu kadang orang dekat situ macam senang koyak kan, so kena jahit ke depan belakang sikit lah. Okay, and then jahit sampai bawah. Okay, dah siap semua, barulah kita jahit tepi bahagian yang dah jahit tadi. Okay, supaya nampak lagi kemas. Tak adalah kain yang lebih-lebih tu dia berbulu-bulu suka kan. Okay, next adalah bahagian kocek. Okay, kocek aku akan gosok dulu bahagian atas tu, baru kita jahit bahagian atas dia. Okay, lepas dah jahit, aku akan gosok ikut keliling pola ni. Okay, pola ni kain keras aku buat, kain yang betul-betul keras tu, kain keras yang betul-betul keras, tak ada gam. Okay, dan kita ikut je lah keliling tu. Dekat lengkung tu pastikan tu betul tak ada bucu yang tajam tau, sebab kalau ada bucu yang tajam dia macam tak cantik. Jadinya kita gosok tu betul-betul betul-betul cantik lah jadi lengkung macam tu. Okay, kalau tak jadi kita try lagi. Okay, jadilah macam ni. Okay, ni adalah part leher. Okay, leher ni kain dia bergam tau, jadinya korang kena gosok dulu lama-lama sikit supaya dia lekat. Sebab bahagian collar tu mestilah kena keras sikit kan daripada kain biasa. Kalau tak lembab macam mana lah, tak cantik lah kan. Dia jadi bentuk macam ni lah. Okay, and then bahagian yang bawah tu gosok ke atas. Okay, betul-betul kena kat tepi dia. Okay, and then kita kena jahit halus bahagian yang tadi yang kita dah gosok tu. And then lepas dah jahit, kita cantumkan dengan bahagian yang bawah tu. Kan tadi ada dua lapis kan, kita jahit betul-betul keliling dekat warna putih tu. Tepi dia lah, bukan dekat putih tu, maksudnya dekat tepi dia. Okay, kat part yang lengkung tu pastikan cantik lah, jangan sampai ada bucu-bucu macam tu. Okay, lepas dah jahit bahagian ni, korang boleh terbalikkan supaya nampaklah hasil dia sikit kan, macam mana bentuk dia kan. Okay, bentuk dia jadi macam ni tau. Okay, inilah bahagian leher berkola tu. Okay, dah terbalikkan, baru kita boleh jahit. Okay, tapi pastikan bahagian dalam tu kita kena gunting dululah sebab dia ada lengkung-lengkung kan. Bila dah settle gunting, baru kita boleh jahit. Okay, yang part ni korang kena tandakan. Aku pakai penanda tu, penanda kapur balik, apa-apalah tu kita tandakan betul-betul. Korang kena tarik sikit. Okay, macam kita ketatkan sikit lah, sebab yang bahagian merah yang bukan bahagian merah, bahagian kapur yang aku tanda tu kan dijahit lah, sebab nanti kita akan cantumkan dengan bahagian baju dengan leher tadi. So yang part yang
aku dah tanda pakai kapur tadi tu. Tepat tu lah kita akan cantumkan dengan bahagian baju. Okay, follow yang itulah. Yang bahagian leher ni pastikan jangan terbalik tau, sebab kalau terbalik kan pelik pula jadinya kan. So kita jahit yang bahagian dalam lah kiranya. Okay, yang ini kita dah jahit. Selalunya bahagian leher ni aku akan jahit jelujur dulu, sebab selalunya kadang ada error sikit lah dekat bahagian hujung kan. Sebab kadang dia punya leher tu macam kurang ke atau terlebih sikit lah. So kena adjust sebab dia bahagian lengkung kan. Jadinya korang kena hati-hati. Tapi kalau yang dah pro tu, teruskanlah, nak menjahit dulu pun boleh, nak secure dengan jarum pun boleh. Tapi kalau aku jelujur dulu. Jelujur kasar pun tak apa, besar-besar. Yang penting kita jahit tu dari hujung sampai hujung tu dapat tepat-tepat ukuran dia leher ni. Sebab kena pastikan betul-betul dia ngam-ngam lah kiranya. Okay. Dan macam biasa, tempat lengkung ni pastikan dia ada gelembung-gelembung sikit yang bahagian atas. Sebab selalunya kalau bahagian lengkung ni memang macam tu. Sama macam kita jahit dengan bahagian lengan. Okay, macam ni jadi dia bila kita dah cantumkan dengan bahagian baju. Okay, and then part ni baru kita boleh masukkan ke dalam. Okay, baru nampak cantik gitu. Okay, jadinya macam ni. Okay, kita masukkan dalam macam ni, baru kita boleh jahit bahagian bawah dia. Okay, korang kena susun-susun supaya tak nampak jahitan yang bahagian dalam tadi lah. So kita boleh jahit keliling bahagian leher ni. Okay, dah siap cantum, dah siap jahit. Macam ni lah hasil dia. Cantik kan? Boleh lah. Saya masih beginner. Okay, dah siap cantum semua. Barulah kita cantum bahagian kocek. Okay, bahagian kocek ni jangan sampai sengit tau. Okay, bahagian kocek tu korang kena ambil 7 inci dari atas. Dan untuk bahagian tepi tu korang kena ambil 3 inci dari bahagian tengah. Dan kita cantumkan dengan bahagian baju kocek dan bahagian baju. Okay, macam biasalah dekat tempat lengkung tu kena betul-betul jahit cantik-cantik. Okay, kalau rasa macam takut sengit ke apa ke kan, korang boleh tanda dulu keliling bahagian kocek tu dengan penanda kapur. Lepas tu barulah korang ikut adjust time jahit tu. Okay, and then part yang sini korang kena jahit. Aku selalu ambil 2 jahitan je, lepas tu pusing, tu jahit, matikan dekat bahagian yang bawah tu. Sebab selalunya bahagian kocek ni orang selalu alter dia jadi macam koyak-koyak kat situ. So kat situ kena secure sikit lah. Okay, macam ni lah hasilnya bahagian kocek. Okay, next kita buat bahagian rumah butang. Aku panggil dia rumah butang tau. Rumah butang tu yang tempat kita nak masukkan butang tu lah. Okay, and then aku akan ambil yang atas tu satu rumah butang, and then yang bawah tu aku ambil ukuran 3 inci dia punya jarak. Dan dia punya bahagian yang kita nak jahit tu aku ambil dalam 3 suku inci. Okay, 3 suku inci tu maksudnya 3/4 inci lah. Dan aku guna mesin jahit ni. Mesin jahit ni dah lama dah. Okay, jahit 3 suku inci. So macam tu lah hasilnya. Okay, ni aku gunakan peretas benang. Okay, time buat ni kena slow-slow tau, supaya tak terkeluar daripada jahitan tu. Okay, dan kemaskan dengan gunting bahagian yang buras-buras tu. Okay, macam ni lah hasilnya kemeja untuk Abah. Bye, jumpa lagi.